Oke, seterusnya saya akan bertanya tentang keseimbangan kerja dan kehidupan. Oke, jadi adakah Puan sering perlu bekerja lebih masa ataupun OT sehingga mengganggu masa pribadi atau keluarga? Dalam saya kerja 3 tahun ini adalah OT dengan kerja lebih masa. Apakah faktor utama anda memilih untuk bekerja secara sambilan berbanding sepenuh masa? Faktor utama saya sebenarnya sebab masalah dekat rumah tu saya ada komitmen peribadi sendiri kena urus. Jadi kalau saya ambil kerja tetap yang full time, jadual dia agak ketat. Susah kalau tiba-tiba ada kecemasan ke apa nanti susah nak minta cuti. Tapi pada masa yang sama kita tahulah kos sara hidup dekat bawah ni makin tinggi, barang dapur semua naik mahal. Jadi saya ambil keputusan untuk ulun jam kerja, kira part time penuh lah. Untuk bahagian yang pertama, saya akan menganalisis bahagian security pekerjaan bagi pekerja yang bekerja sepenuh masa sebagai kerani di Perkata Kuching Sarawak. Setelah menemubual salah seorang staf yang bekerja di Perkata Sarawak, kami telah mendapati bahawa dia merasakan jawatan sebagai kerani agak stabil kerana ia merupakan jawatan tetap dalam sesebuah organisasi. Dan kerja kerani juga biasanya diperlukan secara berterusan untuk urusan pentadbiran, rekod dan dokumentasi pejabat. Namun, ada juga beberapa kebimbangan yang dihadapi oleh pekerja sepenuh masa, iaitu dia bimbang jika berlaku kemelesetan ekonomi kerana keadaan pasaran kerja pada masa kini semakin mencabar dan peluang pekerjaan semakin terhad. Dalam situasi ini, organisasi mungkin akan terpaksa melakukan penstrukturan baharu dan mengurangkan kos operasi atau menghadkan pengambilan pekerja baru, dan hal ini boleh memberi kesan kepada kestabilan pekerjaan termasuk jawatan sebagai kerani di Perkata Sarawak. Oleh itu, wujud kebimbangan terhadap kesukaran untuk mendapatkan atau mengekalkan pekerjaan yang stabil pada masa hadapan. Namun demikian, pekerja yang bekerja sepenuh masa juga dia berasa lebih tenang kerana tidak terlalu risau akan diberhentikan kerja selagi mampu melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi tanggungjawab sebagai kerani dalam organisasi. Pekerja yang bekerja sepenuh masa juga mereka akan berasa lebih tenang kerana tidak perlu terlalu risau akan diberhentikan kerja selagi mampu memberi ataupun melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi tanggungjawab dalam sesebuah organisasi. Kepercayaan daripada majikan serta prestasi kerja yang konsisten dapat memberi keyakinan bahawa kedudukannya dalam pekerjaan adalah lebih stabil. Kita balik kepada pendapatan dan manfaat, iaitu income dan benefits untuk bekerja sepenuh masa. Jadi ini dia memberi pada impak kepuasan kerja di mana pendapatan tetap bulanan memberikan kestabilan keuangan yang tinggi yang menjadi pendorong utama kepada kepuasan kerja. Dan juga manfaat dalam bekerja sepenuh masa adalah ada caruman wajib iaitu EPF dan SOCSO. Jadi caruman KWSP yang dipanggil EPF, dia memberikan rasa selamat untuk pekerja di masa depan iaitu pada persaraan. Manakala PKSO iaitu SOCSO, dia memberikan akan melindungi yang memberikan perlindungan insurans terhadap kemalangan di tempat kerja. Ini meningkatkan kesetiaan pekerja kepada syarikat. Dan juga terdapat manfaat tambahan iaitu di mana bonus tahunan dan juga cuti tahunan berbayar iaitu annual leave yang memberi impak yang sangat positif terhadap motivasi dan juga mengurangkan tekanan kewangan pekerja. Mereka menekankan tentang pekerjaan kerani
sepenuh masa di sekolahan seperkata dari aspek kemahiran dan latihan. Jadi seorang kerani sepenuh masa memainkan peranan yang penting dalam memastikan urusan pentadbiran sekolah berjalan dengan lancar dan sistematik. Jadi oleh itu mereka perlulah mempunyai beberapa kemahiran, di mana yang pertama adalah kemahiran komunikasi yang baik untuk berurusan dengan guru, ibu bapa dan para pelajar. Selain itu, kerani juga perlu mempunyai kemahiran pengurusan dokumen dan rekod seperti menyimpan fail, menyediakan laporan serta merekod data dengan tepat. Di samping itu, kemahiran teknologi maklumat juga sangat penting, di mana para kerani perlu mahir menggunakan komputer serta perisian Microsoft Word dan sistem pengurusan data sekolah, di mana kemahiran ini dapat membantu meningkatkan kecakapan kerja mereka. Sekian, terima kasih. Untuk work-life balance bagi pekerja sepenuh masa ini, mereka sering berdepan dengan cabaran masa kerja yang panjang, budaya kerja lebih masa iaitu OT yang tidak terancang, dan juga jangkaan untuk sentiasa boleh dihubungi walaupun selepas waktu pejabat. Jadi, perkara ini dia telah membawa kepada isu kepenatan melampau iaitu burnout. Jadi, melalui interview tersebut, kami telah mengaplikasikan strategi pengurusan untuk masalah ini. Jadi, yang pertama, penetapan sempadan di mana menetapkan had yang jelas antara waktu pejabat dan juga masa peribadi. Contohnya, tidak membalas mesej kerja selepas jam 8 malam kecuali kecemasan. Seterusnya, pengurusan masa. Jadi, pengurusan masa ini, dia menggunakan teknik seperti time blocking ataupun senarai tugasan to-do list untuk menyelesaikan kerja tersebut dalam waktu pejabat supaya kerja itu tidak dibawa balik ke rumah. Dan yang ketiga, sokongan syarikat di mana memanfaatkan polisi kerja fleksibel atau hybrid yang disediakan oleh syarikat untuk meluangkan masa bersama keluarga. Perkembangan teknologi pada masa kini telah membawa perubahan besar dalam bidang pentadbiran. Banyak tugas yang sebelum ini dilakukan secara manual, kini telah diotomasi menggunakan sistem komputer dan aplikasi digital. Sebagai contoh, seorang kerani haruslah membuat penyimpanan rekod pelajar, pengurusan kehadiran, surat menyurat dan penyediaan laporan kini yang boleh dilakukan melalui sistem digital dan sistem komputeran. Penggunaan teknologi ini telah menjadikan proses kerja lebih cepat, teratur dan efisien. Saya akan membentangkan bahagian job security di Parkway, di Pak Mansur bagi pekerja tempatan. Keselamatan pekerjaan penting kerana pekerjaan mempunyai pendapatan yang tetap dan lebih terjamin. Walaupun terdapat risiko ekonomi meleset, pekerja masih diperlukan untuk memastikan operasi kedai berjalan lancar. Selain itu, keselamatan pekerjaan memberi ketenangan minda kerana pekerja tidak terlalu risau tentang kehilangan pekerjaan. Ia juga memberikan kestabilan jangka panjang kerana pekerja dapat merancang kewangan dan membina kerja yang lebih baik pada masa hadapan. Jadi faedah yang beliau terima dari pihak Parkway itu sendiri, pihak Parkway telah menetapkan cadangan APF ataupun SOCSO untuk beliau sebab jumlah jam bekerja beliau untuk sebulan itu sudah cukup banyak dan sudah melepasi had minimum undang-undang pekerja buruh yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah. Seterusnya untuk faedah yang beliau tidak terima, dia tidak mendapatkan kemudahan premium lain macam kad perubatan swasta, medical card, elawan tetap atau cuti tahunan berbayar yang panjang. Dengan ketidakadaan cuti sakit berbayar iaitu MC leave yang cukup, kadang-kadang membuatkan beliau rasa kebajikannya kurang seimbang dengan sumbangan tenaga yang dia berikan kepada pihak Parkway itu sendiri. Seterusnya, daya penarik yang dipanggil bonus ataupun commissions. Insentif tambahan macam commissions kalau store itu mencapai target sales harian ataupun bulanan atau berbayar berganda masa cuti umum adalah booster yang paling besar untuk beliau menjalankan kerjanya dengan lebih semangat dan lebih rajin untuk melayan customer lah.
Berdasarkan temu bual, Ernie memberitahu bahawa beliau tidak menerima sebarang latihan formal daripada syarikatnya. Sebaliknya, beliau belajar secara terus di tempat kerja melalui tunjuk ajar daripada pengurus dan juga pekerja yang lebih berpengalaman ataupun dikenali sebagai senior. Melalui pengalaman bekerja setiap hari, Ernie telah mempelajari pelbagai kemahiran seperti menggunakan sistem pos di kuantor, menyusun barang di rak, kemudian mengurus stok dan juga melayan pelanggan. Ini menunjukkan bahawa pengalaman bekerja juga boleh membantu seseorang meningkatkan kemahiran walaupun tanpa menghadiri kursus rasmi. Selain itu, Ernie mempercaya bahawa kemahiran berkomunikasi dan melayan pelanggan masih penting walaupun teknologi semakin berkembang. Beliau juga bersedia untuk mempelajari kemahiran baharu seperti perakanan ataupun perniagaan digital bagi meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik pada masa hadapan. Daripada analisis ini, kami dapat melihat bahawa pembelajaran berterusan sangat penting supaya pekerja dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pasaran pekerjaan dan juga kekal berdaya saing. Ini menyatakan bahawa beliau sering bekerja lebih masa, terutamanya ketika musim perayaan ataupun jualan besar-besaran. Keadaan ini menyebabkan beliau berasa penat dan juga mempunyai masa yang lebih singkat bersama keluarganya. Walau bagaimanapun, beliau tetap melakukan kerja lebih masa kerana bayaran tambahan ini yang diterima dapat membantu menampung perbelanjaan harian. Bagi mengurangkan tekanan kerja di tempat kerjanya, Ernie akan memastikan masalah di tempat kerja tidak dibawa pulang ke rumah. Kemudian selepas tamat shift, beliau akan memberi tumpuan kepada rehat dan juga meluangkan masa bersama keluarganya. Selain itu, kelebihan utama pekerjaan sambilan bagi Ernie ialah jadual kerja yang lebih fleksibel, di mana beliau boleh berbincang dengan penyelia sekiranya mempunyai urusan keluarga ataupun komitmen yang penting yang perlu diuruskan. Oleh itu, daripada analisis ini dapat disimpulkan bahawa keseimbangan antara kerja dan juga kehidupan peribadi sangat penting untuk menjaga kesihatan fizikal dan mental pekerja. Kemudian, fleksibiliti kerja serta pengurusan tekanan yang baik dapat membantu seseorang pekerja ini menjalankan tanggungjawab kerja tanpa mengabaikan kehidupan peribadi mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai automasi ataupun trends masa depan atau lebih dipanggil kepada automations ataupun AI. Dan untuk bahagian ini, saya akan menerangkan khusus ataupun khas untuk bahagian pekerja sambilan ataupun part-time. Untuk hasil dapatan kajian ini, ancaman teknologi yang beliau telah katakan, mesin pintar ini macam self checkout kiosk memang boleh menggantikan kerja jururuang kaunter, tapi tugas fizikal seperti menungah kotak beras dari lori pembekal ataupun menyusun rak dan melayan customer ataupun pelanggan yang perlukan interaksi manusia sukar digantikan oleh teknologi. Untuk trend baru di Parkway Bau, beliau telah memerhatikan sekarang pelanggan sudah jarang menggunakan cash fizikal. Majoritinya sekarang pelanggan ataupun customer sudah main dengan e-wallet macam Sarawak Pay, SPay ataupun e-wallet lain, atau guna kad debit untuk pembayaran dekat kaunter. Seterusnya, beliau juga mengatakan cara pekerja cek kuantiti stok pun sudah menggunakan peranti handheld, scanner kecil secara real time, bukan lagi tulis manual dalam buku log. Akhir sekali, peluang kerja. Untuk kerja runcit manual ataupun tradisional mungkin akan berkurang, tapi teknologi akan membuka skop kerja yang baru yang memerlukan pekerja untuk mengetahui
cara mengendalikan gadget dan sistem dalam store tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.